Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan hadis-hadis daripada kitab Mishkatul Masabih, fasal yang kedua di bawah kitab Sunanul Wudu, masih lagi di bawah Sunanul Wudu, berkenaan dengan sunat-sunat wudu. Ini kita masuk fasal yang kedua, hadis yang ke-16, muka surat 91. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi aymanikum. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kamu memakai atau bila kamu berwudu, maka mulakan dengan kanan, dengan bahagian kanan kamu. Bi aymanikum tu makna dengan bahagian kanan kamu. Begitu ya. Bila kamu memakai dan bila kamu berwudu, maka mulakan dengan bahagian kanan kamu. Jadi hadis ni jelas, hadis ni terdapat dalam Sunan Abu Daud, di bawah tajuk memakai kasut. Musnad Imam Ahmad, bab Musnad Abu Hurairah. Dalam hadis ini, sebelum kita pergi kepada perbincangan di bawah tu secara ringkas saja di sini, daripada hadis ini jelas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat arahan. Cuma arahan ini mana kita tak kiralah kita pakai baju ke pakai kasut ke, begitu juga kita berwudu, Nabi arahkan kita supaya kita memulakan dengan bahagian kanan. Tak kiralah apa saja yang kita buatlah. Jadi di sini kita nak kata macam mana? Apakah wajib arahan ini? Tidak. Ulama kata tidak wajib. Walaupun asalnya dari segi ilmu usul bahawa kalau dalam nas itu ada perintah, hukum asalnya wajiblah. Al-amru lil wujub. Perintah dia dengan makna wajib, tapi di sini tidak. Tidak makna wajib. Bahkan dia termasuk dalam sunnah yang sunat. Dia termasuk dalam sunnah yang sunat. Sebab dia banyak lagi riwayat lain yang menyebutkan perkara ini. Cuma setengah ulama menyebutkan bahawa kalau seseorang itu menafi dan mempersendakan perintah Nabi, yang Nabi suruh tayammun, Nabi suruh menganan ini, itu bahaya tu, dosa besar tu. Jadi isu kita nak buat ataupun tidak, itu tidak wajib. Tapi mempersendakan, itu dosa besar. Kalau dia dengan niat mempersendakan sunnah, boleh jadi kafir itu. Boleh jadi kafir. Itu bahayalah. Jadi kita kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Baik, hadis yang ke-12, hadis yang ke-12. Dia sebenarnya banyak kalau kita baca dalam kitab, misalnya kitab Syama'il Muhammadiyah, 900 lebih hadis di situ. Syama'il Imam Tirmizi tu memang disebut jelas. Kalau dalam bab pakaian, Nabi menganan, tayammun tu. Kemudian bila Nabi tanggalkan baju, itu Nabi guna sebelah kiri. Begitulah juga Nabi pakai selipar ke kasut ke, memang begitu. Sebab tu ulama bila dia perhatikan perbuatan Nabi secara keseluruhan, yang kita anggap sebagai sunnah, sebab bila Nabi buat ni jadi sunnah lah,
Maka ulama kata Nabi ni kalau perkara yang bersifat baik, ia sifat positif lah, dia buat melalui kanan. Kalau masuk bilik air tempat kotor tu dia kiri. Bila keluar dia kanan. Begitu cara Nabi SAW. Dan itu sunnah. Itu sunnah. Bahkan Nabi dalam setengah riwayat ada seseorang yang tidak mahu menganat. Bahkan bila Nabi suruh makan guna tangan kanan, dia macam mempersendakan. Ada Nabi doa keburukan kepada dia. Mudah-mudahan tangan dia tu jadi buruk, tangan dia akhir sekali jadi sakit tangan dia. Ada setengah kata jadi lumpuh tangan dia. Jadi ulama kata siapa tu? Ulama kata itu adalah orang munafik. Ada juga disebut gitu. Baik, hadis yang ke-12 an Sa'id bin Zaid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Diriwayatkan daripada Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada wudu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah padanya. Maksudnya seseorang yang berwudu tu dia tidak sebut nama Allah, mana tidak baca bismillah lah, maka tidak ada wudu. Jadi apa maksud tidak ada wudu tu? Tak jadi ke wudu tu? Tak berkat ke? La tu. La wudu'a. Sebab la ni dalam bahasa Arab dia panggil la nafil jins, dia panggil. Nafi jenis dia panggil. Nafi jenis. La wudu'a. Sebab la ilaha. La wudu'a. La imana. Tu dia panggil la nafi jenis. La nafi jenis ni dia bukan sekadar makna nafi, tapi dia ada makna takkid. Dia ada makna taukid. Jadi kalau nak terjemahnya, mana sekali-kali tidak ada wudu, kena terjemah sekali-kali tu. Tu sebab apa? Sebab la nafi jenis ni. Tidak ada mana-mana Tuhan kecuali Allah. Tidak ada, mana tidak ada sekali-kali wudu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah. Jadi cuba kita tengok di bawah ni lah, mudah sebab sini dia dah Al-Fadhil Ustaz Nasir ni dah ada buat kenyataan di bawah ini. Para ulama berbeza pendapat berkenaan hukum tasmiyah, iaitu menyebutkan nama Allah, ataupun kita kata basmalah lah. Tasmiyah tu boleh maksudnya basmalah ketika berwudu. Jadi ulama tidak sepakat dalam meletakkan hukum itu. Misalnya di sini dikemukakan kenyataan Imam Nawawi rahimahullah, di mana beliau menukilkan pendapat ulama. Dia menyebutkan begini: kami telah menyebutkan bahawa tasmiyah adalah sunat dan tidak wajib. Biasanya Imam Nawawi kalau dia kata ulama tu maknanya lebih menjurus pada mazhab Syafi'i lah. Lebih menjurus kepada mazhab Syafi'i. Jadi mana kami telah menyebut, kami itu maknanya tokoh-tokoh ataupun ulama dalam mazhab Syafi'i. Mana tidak sunat, tidak wajib. Jika seseorang meninggalkannya secara sengaja, tetap sah wuduk dia tu. Cuma rugilah, tak boleh pahala di situ. Ini adalah mazhab kita. Maknanya mazhab Syafi'i. Imam Malik, Abu Hanifah dan jumhur ulama berpegang dengan pendapat ini juga. Jadi maknanya bukan Imam Malik pun kata sunat juga, tidak wajib. Imam Abu Hanifah pun begitu juga. Bahkan jumhur ulama berpendapat sunat saja, tidak wajib. Ia juga salah satu pendapat yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad pun begitu juga. Satu pendapat yang lain daripada beliau, maknanya Imam Ahmad ni ada dua pendapat. Ada juga pendapat dia kata wajib, ada juga satu pendapat dia tu dia kata sunat. Kukuk mana pun tidak dapat dinafikan bahawa perkara ini termasuk dalam sunnah. Kalau kita tinggal walaupun tak berdosa, tapi rugi kita. Rugi kita. Baik, kebanyakan ulama berhujjah dengan beberapa dalil. Antaranya ayat ke-6 suratul Maidah yang menjelaskan tentang perintah dan kaifiat wudu tanpa menyebutkan tasmiyah. Ini maknanya bagi ulama yang mengatakan tidak wajib lah. Tidak wajib. Mana dalil yang menyokong pendapat yang kata tidak wajib? Misalnya di sini. Kalau kita perhatikan ayat utama daripada surah Al-Maidah itulah. Yang menjelaskan tentang perintah dan kaifiat wudu. Tak sebut pun bismillah dah. Wa idza qamu ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Dan seterusnya lah tu ayat wudu. Tak ada sebut situ. Jangan sebut situ hak rukunnya. Makna bila tak sebut tidak termasuk dalam perkara rukun. Tidak wajib lah. Itu antara dalilnya. Begitu juga dengan hadis-hadis tentang sifat wudu yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat
yang dihubungkan kepada Nabi SAW dan yang ditunjukkan oleh baginda sendiri. Di dalam kaifiat tersebut tidak disebutkan tasmiyah. Terdapat juga riwayat yang dengan jelas menyebutkan perintah dari Allah tanpa disebutkan tasmiyah. Sebenarnya banyak riwayat daripada Sayyidina Ali sendiri, daripada Sayyidina Uthman, bila ada tabi'i minta, tunjukkan kepada kami praktik wudu secara amali lah, tunjukkan wudu secara amali. Tak ada sebut bismillah. Bahkan Sayyidina Uthman kata hakaza wallahi hakaza wudu rasul, demi Allah beginilah wudu Nabi. Tak sebut pun bismillah. Kita yakin dia baca bismillah tu. Cuma tidak disebut tu mana tidak wajib lah. Itu dalil yang difaham oleh ulama'nya. Sini contoh, di sini dikemukakan satu contoh. An Rifa'ah bin Rafi' qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbigha al-wudu kama amarahu Allah azza wa jalla fayaghsila wajhahu wa yadayhi ila al-mirfaqain wa yamsaha bi ra'sihi wa rijlayhi ila al-ka'bayn thumma yukabbir Allah azza wa jalla wa yahmadah thumma yaqra'a min al-Qur'an. Diriwayatkan daripada Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu an, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidak sempurna sembahyang seseorang kamu sehinggalah dia menyempurnakan wudu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah azza wa jalla. Dia membasuh wajahnya dan dua tangannya hingga dua siku, menyapu kepalanya dan membasuh dua kakinya sehingga dua buku lali. Kemudian dia bertakbir kepada Allah azza wa jalla dan memujinya, kemudian membaca sebahagian Al-Quran. Jadi berkenaan dengan hadis di atas, iaitu hadis yang ke-12 ini, kebanyakan ulama mendhaifkannya. Jadi hadis ni ada ulama kata dhaif. Jadi kita kena ingatlah dia punya metod dalam penyusunan hadis Mishkat ini. Kalau hak fasa pertama tu hadis yang kuat, fasa pertama. Kalau kita perhatikan riwayat Bukhari Muslim saja, fasa pertama. Kalau masuk fasa kedua dia bercampur-campur. Bercampur-campur lah. Misalnya di sini ada sesengah ulama kata dhaif hadis ini. Imam Ahmad ketika ditanya tentang hadis tasmiyah sebelum wudu, beliau menjawab tidak sabit satu hadis pun berkenaannya, kata Imam Ahmad lah. Orang tanya dia lagu mana tentang hadis yang sebut tentang kena baca bismillah dulu. Sebab dia zahir hadis ni kalau kita tinjau dari sudut teks, zahir hadis ni dari sudut teksnya, mana berat tu makna dia. Misalnya kita kata la imana, sebab dia guna la nafi ni, makna kita boleh cuma tak sempurna wudu. Sebabnya sebab la imani liman la amanatalah, misalnya tidak sempurna iman orang yang tidak ada sifat jujur, tidak amanah itu. Setengah kata tak beriman, tak itu makna tak ada iman. Kalau tak ada iman kafir lah. Jumhur ulama kata tak. Maksud tak beriman tak sempurna. Jadi hak ni makna tak sempurna wudu. Ada yang kata begitu. Kok mana pun ada ulama kata tak leh hadis ni tak. Imam Ahmad pun bila orang tanya dia tentang hadis hak sebut bismillah sebelum ambil wudu, dia kata tak ada satu pun hak sahih. Tidak satu pun hak sabit. Mana tak sahih lah tu. Baik, saya tidak mengetahui satu hadis yang mempunyai sanad yang baik. Jika hadis tersebut sahih, maka ia dengan makna sunat. Mustahab ni setengah ulama kata lebih rendah daripada sunat pun ada. Setengah kata sunat, saya kata tak, mustahab ni lebih rendah pada sunat lagi. Tapi ada setengah kata tak, mustahab ni mana sunat lah. Khilaf pula di situ. Menafikan sah wudu tanpa bismillah adalah sebagaimana menafikan sah sembahyang di rumah berdasarkan hadis. Tiada sembahyang bagi jiran masjid kecuali di masjid. Kalau kita pakai dengan mana tak sah apa kot. Jadi kalau kita terjemah la wudu'a tidak sah. Patut kita nak kata mana ni? La salata li jaril masjid atau li mujaratil masjid. Mana tidak sah semaya bagi orang yang berjiran dengan masjid, duduk tepi masjid, tak pergi masjid, kita kata tak sah. Tapi yang berlaku tak ada ulama faham begitu. Sah hukum mana pun.
Tu jadi maksudnya apa? Kalau kita terima hadis ni pun, dia tetap memberi makna apa ni, tidak wajib. Apatah lagi dia dhaif. Baik, terdapat riwayat yang hampir sama dengan riwayat di atas, tetapi juga dinilai dhaif juga. Dhaif juga supaya Imam Ahmad kata setakat dia tahu ni tak ada sahih. Misalnya ni pun dhaif juga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, idza tawadda'ta faqul bismillah walhamdulillah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Abu Hurairah, bila engkau nak berwudu, sebutlah bismillah dan kata alhamdulillah. Ni juga dinilai sebagai lemah lah. Bawah tu dia ada buat tu kan. Tengok situlah. Okay, jadi maknanya ginilah mudah kalau kita, ialah kalau kita dhaifkan hadis ni sesat masalah, tak ada apalah. Baik, kalau kita terima pun, mana jumhur ulama kata tidak wajib. Itu mudah. Jumhur ulama kata tidak wajib. Baik, hadis yang ke-13, warawahu Ahmad wa Abu Daud an Abi Hurairah. Mana hadis di atas juga, hadis tadilah hadis yang ke-12 tadi ada juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud daripada Abu Hurairah. Ada juga hadis yang ke-12 tadi. Sebab hadis ni kita baca saat ni, hadis ni daripada Sa'id bin Zaid, ada juga daripada Abu Hurairah pada juga. Ni yang ni bawah ni dia buat. Cuma adalah beza lafaz tu. Misalnya di sini contoh dia. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lah wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaihi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada sembahyang bagi orang yang tidak berwudu dan tiada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Taala padanya. Ini riwayat daripada mana? Bukan daripada Abi Sa'id tadi. Dan bukan daripada Sa'id bin Zaid. Ini daripada Abi Hurairah. Tengok bawah takhrij dia baca sendirilah. Ini pun dhaif juga. Ini pun dhaif juga. Baik, seterusnya hadis yang ke-14. Wad-Darimi an Abi Sa'id al-Khudri an abihi wa zadu fi awalih la salata liman la wudu'a lah. Imam Ad-Darimi juga meriwayatkan hadis ini daripada Abu Sa'id al-Khudri daripada ayah. Mana riwayat daripada Abi Sa'id al-Khudri daripada ayah dia? Mereka menambah di awalnya, tiada sembahyang bagi orang yang tidak berwudu. Maknanya hak riwayat tadi, daripada riwayat ke-12, riwayat ke-13, maknanya bukan seorang sahabat riwayat. Cuma ada setengah tu tak ada ni. Misalnya kalau riwayat Sa'id bin Zaid tadi tak ada tu, la salata liman la wudu'alah, tak ada tu. Begitu juga riwayat kalau riwayat ke-13 tu hak riwayat Abu Hurairah, tu ada tambahan di awal la salata liman la wudu'alah. Riwayat ke-14 ni pun begitu juga. Ni riwayat daripada Abu Sa'id al-Khudri. Ada sebut di awal dia la salata lima tu. Patah adalah hak berkenaan la wudu'a liman lam yadhkur ismallah itu. Baik, cuba kita tengok hak ni 96 ni. Ni mengikut Imam Darimi. Dia riwayat hadis ni daripada Abi Sa'id al-Khudri daripada ayah dia. Dan mereka tambah di awal dia seperti mana riwayat Abu Hurairah tadi. La salata liman la wudu'alah. Tidak sempurna salat bagi orang yang tidak berwudu. Ni tidak sempurna ni maksudnya tidak sah maksudnya. Sebab wuduk ni wajib, wuduk untuk sembahyang ni wajib. Baik, tak apalah. Terdapat dua kekeliruan di sini. Pertama berkenaan riwayat daripada ayah Abu Sa'id al-Khudri, sedangkan yang sebenar ialah daripada Abu Sa'id sendiri, tak berkait dengan ayah dia pun. Kedua, tentang tambahan yang disebutkan terdapat dalam Sunan Ad-Darimi. Sebenarnya tambahan tersebut tiada dalam Sunan Ad-Darimi. Tambahan mana? Hak mula-mula la salata liman la wudu'alah tu. Dalam Sunan Darimi ulama kata tak ada. Tambahan tersebut hanya terdapat di dalam beberapa kitab yang lain seperti Sunan Tirmizi dan Musnad Ahmad. Hak riwayat daripada Abu Hurairah, bukan daripada Abu Sa'id al-Khudri. Maknanya hak betulnya kalau hak Abu Sa'id al-Khudri tak ada juga tu tambahan la salata liman la wudu'alah tu. Hak tu dia nak ayatnya. Daklah aku kok mana pun bahagi mari pun dhaif lah. Tu jelasnya. Sebab dalam riwayat Ad-Darimi hak ni saja disebut. Hak daripada Abu Sa'id al-Khudri itu. La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tak ada la salata liman la wudu'alah tu, tak ada. Hak sebetulnya dalam Sunan Darimi tak ada tu.
Kalau tu ada dalam Sunan Tirmizi, Musnad Ahmad adalah tu. Gitu. Yalah, dia nak sebutnya perbezaan ya, sebab oleh kerana hadis ni ada disebut dalam Mishkat, maka dibincanglah, tapi dia tetap dhaif lah. Baik, seterusnya hadis ke-15. An Laqit bin Sabirah, an Laqit bin Sabirah qala qultu ya Rasulullah akhbirni 'anil wudu. Qala asbighil wudu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinshaq illa an takuna sha'ima. Wa rawa Ibnu Majah wa Darimi ila qaulih bainal asabi'. Diriwayatkan daripada Laqit bin Sabirah, diriwayatkan daripada Laqit bin Sabirah, kata dia, kata Laqit, wahai Rasulullah, ceritakan kepada saya, ceritakan kepada saya tentang wudu. Dia minta Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dia bagaimana cara wudu itu. Maka Nabi pun kata, sempurnakan wudu. Selatilah antara celah antara jari-jari. Maknanya basuhlah, gosoklah antara celahan jari itu semasa berwudu. Dan bersungguh-sungguhlah memasukkan air ke hidung kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Baik, Ibnu Majah dan Ad-Darimi meriwayatkan sehingga sabdanya di antara jari-jari. Jadi dalam Sunan Ibnu Majah dan dalam Ad-Darimi pun meriwayatkan sehingga sabda dia di antara jari-jari. Maknanya riwayat tu banyak. Dia gini, maksud dia begini, dalam ambil wuduk ni, ketika kita basuh tangan dan basuh kaki, memang dia sunnah besar tu. Bukan sekadar kita biarkan air hanya rata saja, bukan sekadar meratakan air di celah, tapi dia panggil dalk. Sebab dalam setengah riwayat sebut kalimah dalk. Dalk ni mana gosok. Gosok di celah. Dia gosok ni, dia guna ni. Dalam syarah dia guna ni. Sebab kalau kita nak guna lain mungkin besar tangan tu tak diguna ni jari kelingking ni lah. Buat gitu. Nak pastikan bersih di celah ni. Bukan sekadar meratakan air. Tidak. Kalau kita buat gitu, itu termasuk dalam isbagh. Itu termasuk dalam isbagh. Kemudian takhrij situ dibuatlah, bawah tu tengok dibuat takhrij di situ tentang kedudukan hadis ini. Hadis ini sahihlah hadisnya. Jadi daripada hadis ini, cuba tengok muka surat sebelah itu, menyelati jari jemari di dalam wudu bermaksud melalukan air atau membersihkan celah-celah jari, tangan, kaki, misah dan janggut. Istilah takhlil ni, bila sebut takhlil dalam bab wuduk ni, mana kita menyelati, mana kita basuh, kita meratakan air dan gosok. Bukan di celah jari, kaki dan tangan saja, tidak. Termasuk juga ni di bahagian janggut tebal. Kalau tebal lah, buat gitu. Sebab dalam setengah riwayat Nabi buat gitu. Nabi masuk air, Nabi buat gitu, gosok beberapa kali, nak supaya kena rapat di kulit itu. Itu termasuk dalam sunnah tu. Jadi kalau tak buat hak tu, kalau air tak sapa jadi tak sah tu. Jadi tak sah tu. Ni mana ketika basuh muka tu lah, ketika basuh muka tu. Hukum menyelatinya adalah sunat di sisi kebanyakan ulama. Hak ni hak sunat ni ulama kata kalau sekiranya, tapi khilaf lah, kalau sekiranya tidak lebak lah. Kalau lebak sapa air tak sapa tak boleh. Sebab bahagian muka lagi tu. Bahagian muka lagi tu janggut tu. Ni siapa ni penuh ke? Pak pipi kadang-kadang tu dok. Kadang-kadang takut tak siapa. Kalau lebak dah, setengah-setengah orang tu lebak pelik kita tengok. Jadi kena tasydid lah sikit situ. Tapi kukuk mana pun secara umumnya, mengikut pandangan mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi, itu sunat, tidak wajib. Walaupun kalau kita perhatikan teks hadis ini digunakan lafaz perintah. Kebanyakan ulama menganggap perintah di sini dengan makna sunat. Maknanya ada jugalah ulama kata wajib itu ada juga. Antara hujah mereka ialah ianya tidak terdapat dalam ayat wuduk dalam suratul Maidah tadi, dalam ayat surah ayat ni lah. Surah Maidah tu tak sebut tu. Maka tak kira sunat. Dan hadis-hadis berkenaan wuduk sebagaimana perbahasan telah lalu berkenaan membaca bismillah, tasmiyah. Dia sebenarnya ada sebut tentang ni. Dia gini kalau kita perhati ni dalam Nasa'i lah, sebab kita sudah lalu dah lepas dah tu.
Hadis-hadis yang sebut tentang ini ada dalam bentuk perintah, ada dalam bentuk bukan perintah. Tu. Ayat yang sebut, hadis sebut tentang perintah pun jumhur ulama kata tidak wajib. Tidak wajib. Tetapi ada setengah ulama sebut kalau lebat sangat, rapat sangat kedudukan janggut tu, mana kalau tidak buat gitu tak rapat, tu wajib bagi dia. Sebab dia lebat sangat. Jadi maknanya kita kena pastikanlah. Sepupu-pupu kita ni biasanya tak lebat, tapi setengah-setengah, kita kata setengah-setengah bangsa tu bulu ni Allah lebat sungguh. Kadang-kadang sepupu Maulana sebut, kata-kata pakatan ni ada lagi bulu. Setengah-setengah lagi bulu lebat sungguh. Ada setengah-setengah bangsa begitu. Hak sini dengan habis kan lebatnya. Kalau hak tu mungkin dia kena itulah, kena tasydid sikit situ, kena berat sikit situ kan. Cuba tengok di sini. Hal saya sebut tadi dah dia ada buat di sini. Namun begitu hukum menyelati menjadi wajib jika air hanya dapat sampai ke celah-celah tangan atau kaki dengan cara tersebut. Maknanya kalau kita menyelati ni hadirat, kenapa? Sebab sini dia ada tertinggal beberapa kali. Menyelati ni maknanya kita buat gitu, dia panggil menyelati. Gini tu dia panggil baru menyelati dari sudut lughah Arabiah. Kalau kita buat gitu saja tu tidak maksud menyelati. Takhlil tu. Itu makna menyelati. Sebab tu dalam bab kaki ni, sebab kaki ni dia lebih rapat. Mana kaki ni, celah-celah kaki ni dia lebih rapat. Jadi kalau kita tak guna, lebih ditekan kepada kaki lah. Sebab kalau jari ni rapat air kok mana pun. Buat gitu rapat dah, moga dia ada ruang ni. Tapi kalau kaki tu memang dia rapat sungguh. Hatu setengah ulama kata lebih ditekankan lagi. Kita guna tu gosok sikit lah. Sebab dia ambil wuduk ni bukan sekadar meratakan air, dia nak bersih. Dia nak bersih. Tu. Tapi kukuk mana pun kalau tidak diselati, tidak kita kata dia gosok tu tak sampai, tu jadi wajib lah. Supaya juga janggut tadi lah, kalau tak sapa dah sini ni muka lagi ni, bahagian wajahun lagi ni. Kalau tidak buat gini jadi tak rapat, kemungkinan tak boleh jadi wajib lah. Hukum asalnya sunat saja. Antara yang disebutkan di dalam hadis ini ialah berkaitan memasukkan air ke hidung serta bersungguh-sungguh melakukannya, dan hukumnya ketika puasa. Terdapat beberapa persoalan hukum berkaitan dengannya. Sebab kalau kita perhatikan dalam hadis ni, Nabi suruh masuk air dalam hidung tu biar bersungguh sikit, jangan buat lebih kurang gitu. Tapi jangan, kalau puasa jangan terbawa gitulah. Kalau puasa jangan terbawa gitu. Itu maksud dia. Baik. Hak tu hak sebut dalam nas ini. Jadi di sini ada timbul isu lah. Pertamanya tiada khilaf di kalangan ulama tentang sunat bersungguh-sungguh memasukkan air ke hidung dan berkumur ketika tidak berpuasa. Mana ketika tidak berpuasa tu, sebab itulah kalau kita tengok dalam syarah-syarah hadis, masuk telenggok sikit, nak suruh air masuk. Sebab dia masuk air ke hidung ni, dia tercapai masuk, kalau naik sampai ke ni khayshun. Dia terasa pedih sikit. Kalau buat naik sekat ni saja, tu tak tercapai maksud dia. Tu maksud, sebab tu istinsyak tu masuk begitu. Sebab tu bila kita buat tu kan dia gini kan. Ini dalam dhabit masalah ni lah. Kita buat begini, bila kita masuk air dari hidung kena buat gitu. Sebab dia nak embuh balik, dia nak istinsyaq, bila istinsyaq, dia istinsar. Bila kita nak embuh balik tu, dia nak buat kotoran ada sini. Mungkin sakit baki, debu-debu, ataupun kita hingu-hingu hak beku ke, dia jadi sedap lah. Dia jadi kita rasa selesa. Sebab tu setengah-setengah ulama kata kena guna air tu air yang tidak bercampur, air tanah lah. Air klorin tak boleh, ataupun air karat tak boleh. Sebab dia boleh merosakkan, dia panggil khayshum itu. Bagi orang yang resdung, kalau dalam setengah-setengah syarah hadis tu, dia melegakan. Tapi kena pasti kalau air tu air yang tidak, kalau air klorin tak sesuai. Sebab tu dalam kitab klasik dia sebut mesti air tu air tanah, air daripada tanah. Baru ada unsur rawatan tu. Kalau amal gitu dia melegakan saluran pernafasan. Cumanya dalam kitab syarah Bulughul Maram, Tawdihul Ahkam itu, Idahul Ahkam itu, dia sebut, dia kata semua ni hikmah supaya selesa semaya ni. Tujuan ni semua supaya kita semaya selesa. Nak tu ya asalnya. Kalau kita duk bincang taharah ni, dia naknya semaya tu, salat tu. Maknanya kita bila semaya tu baca Quran pula, orang panggil apa?
Dia lawah hari ni. Lawah molek hari ni lah. Badan nak suruh tu. Sono suruh tenang. Hak tu maksud dia nya. Makna daripada seluruh tubuh sampai kok ni pernafasan aku biasa. Tujuan hak tu. Naknya. Yang keduanya, isu yang kedua ni, jumhur ulama berpendapat makruh bersungguh-sungguh memasukkan air ke hidung dan berkumur ketika sedang berpuasa. Itu makruh. Tapi kalau dengan sebab tak cermat, kalau siapa telan dah, tu boleh jadi batal tu. Boleh jadi batal tu. Kena berhati-hatilah. Ketiga, isu ketiga, ulama berbeza pendapat tentang larangan bersungguh-sungguh berkumur. Bukan memasukkan air ke hidung ketika sedang berpuasa. Jadi hak masuk air ke hidung tu satu hal lah kita kata. Hak berkumur. Lagu mana pula berkumur ni? Baik. Aku ke mana pun kena jelas lah. Berkumur ni boleh ketika berpuasa. Tetapi jangan tasydid. Jangan mubalaghah. Siapa lenggok berkumur tu tak boleh tu. Memang ada larangnya dalam hadis tu. Baik, tak apalah, cuba tengok di sini. Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam kitabnya, bersungguh-sungguh ketika berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung adalah sunat tanpa khilaf. Asal hukumnya memang tanpa khilaf, tak ada khilaf, sunat tu. Adapun kata-kata Syekh Abu Hamid dan Qadhi Abu Tayyib di dalam ta'liq kedua-duanya, bersungguh-sungguh memasukkan air ke hidung adalah sunat, bukan bermakna tidak sunat untuk berkumur. Kerana kedua-duanya menyebutkan ketika membahaskan sifat berkumur bahawa mustahab bersungguh-sungguh padanya. Dia maksudnya begini. Dia hadis berkenaan dengan masuk air ke hidung dengan berkumur ni, dia banyak hadis. Baik. Dalam banyak-banyak hadis tu ada bukan beberapa hadis yang mana berkumur dengan madmadah ni dengan istinsyak. Madmadah ni masuk air dalam kumur lah. Istinsyak ni makna hisap air ke hidung ni. Ada beberapa hadis yang mana guna sekali cebok air. Mana kita cebok air gharfatan. Gharfatan ni maknanya dua, kita buat gitu. Guna dua tapak tangan cebok. Sekali selalu dengan masuk dalam kumur dengan masuk air seretak sekali selalu. Dengan air hak sama. Air tulak. Lepas tu lagu mana tu? Hadis tu kuat tu. Lebih kuat daripada hak buat suku-suku tu. Lebih kuat lagi daripada kumur, lepas tu masuk air ke hidung dengan air yang berbeza-beza. Kuat hak tadi lagi tu, kedudukan hadis. Lepas tu nak buat lagu mana tu kalau bulan Ramadan tu? Kalau tidak bulan Ramadan tak apalah. Hak itulah setengah ulama kata tak, masuk air ke dalam hidung pun tak boleh tasydid jugalah, tak boleh mubalaghah juga. Kumur pun tak boleh mubalaghah je. Sebab air ke dalam hidung ni pun kalau mubalaghah masuk pada dalam tekak juga. Itu banyak ulama sebut begitu. Tak apa, cuba kita tengok di sini. Kata Imam Nawawi lagi, ashab kita, yakni ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, mereka berkata, bersungguh-sungguh ketika berkumur ialah dengan menyampaikan air sehingga ke penghujung leher dan menggerakkan air di dalamnya. Memasukkan air ke hidung pula dengan menyampaikan air sehingga ke khayshumnya. Khayshum ni mana batera ni sampai ke hujung dia. Sini kita panggil sini khayshum ni batera lah. Khayshum ni mana sampai sini. Dia terasa pedih sikit tu. Ni. Itu mana khayshum. Itu maksudnya mengikut ulama-ulama dan mazhab Syafi'i, bila sebut berkumur ni asal mana madmadah ni ialah menyampaikan air sehingga ke penghujung leher. Penghujung leher ni dari segi ta'rif dia ni, kalau dalam Arab tu dia sebut tempat hak kita gig dia tu lah, kita boleh tahan. Sampai situ. Mana kalau kita buka tu dia masuk dalam perut. Dalam tekak kita ni dia ada senjekat yang kita boleh tahan. Sampai sehujung lah. Maknanya kalau kita buka tu dia jadi masuk pada perut. Kita tahan situ. Itu makna hujung. Tu. Makna buat sebab tu dia punya gitu tu. Tu. Tu makna kumurnya, berkumur tu. Adapun maksud memasukkan air ke hidung sampai ke khayshum. Untuk lebih sempurna ialah dengan memasukkan jari ke dalamnya lalu dikeluarkan kotoran yang terdapat dalam hidung. Dalam mazhab Syafi'i. Jika seorang itu berpuasa, makruh untuk melakukan sedemikian ketika berkumur dan ketika memasukkan air dalam hidung. Kumur dan masuk ke dalam hidung tak boleh buat gitu kalau ketika puasa.
Dalam mazhab sebab tu kita kena ingatlah. Dalam mazhab Syafi'i ada pendapat dalam tokoh-tokoh mazhab Syafi'i, masa masuk air dari hidung tu, moleknya kita guna ni ibu jari kalau nak buat tu. Takut ada lekat dia punya. Sebab orang panggil kita panggil tai hidungnya sebenarnya kita terhingu hak beku tu. Kadang-kadang dia bercampur dengan debu apa, nak kata busuk tu taklah. Cuma nak bersihkan. Tujuan nak suruh selesa lah masa sembahyang. Oh, siapa mereka buat gini? Memang saya pun biasa tengok orang tua buat. Bila dia masuk tu dia buat gini. Dia buat tu. Tidaklah masuk, kalau masuk parut jokok tu. Mana buah celah-celah ni lah. Tu. Itu maksud dia. Disebut dalam kitab mazhab Syafi'i lah. Baik, Imam Al-Mawardi berkata, orang yang berpuasa boleh bersungguh-sungguh ketika berkumur, tetapi tidak harus ketika memasukkan air ke hidung. Akhirlah pula. Imam Mawardi kata tak apa. Orang puasa pun boleh bersungguh-sungguh masa kumur. Tetapi tak boleh nak masuk air ke hidung sungguh-sungguh sampai lenggak kita, tak boleh ketika puasa. Pandangan ini berdasarkan kepada sabda Nabi. Apa alasan Imam Mawardi tu? Alasan dia begini. Kena ingatlah Imam Mawardi kata ni, khamar boleh bersungguh-sungguh ketika puasa pun, tapi masuk air dari hidung tak boleh. Alasan dia ke dia? Ni sabda Nabi. Bersungguh-sungguhlah memasukkan air ke hidung kecuali engkau sedang berpuasa. Dari sudut yang lain, kerana tengkuk mampu ditutup untuk menghalang air masuk ketika berkumur, berbeza dengan air yang dimasukkan ke hidung. Kalau masuk ke hidung, kalau bersungguh masuk ke hidung, dia tak ada nyekak tu. Tapi kalau hak ni tak porok gitu pun, dia tak akan gitu kalau kita tak buka dia punya menutup dia tu. Kata Imam Mawardi. Tapi kebanyakan ulama tak kata gini. Sebab dia kata zahir hadis Nabi tu, Nabi ada sebut, Nabi tak bui mubalarah ketika madmadah itu. Tu. Tapi memang dia kata tak apa, boleh. Maknanya dia tengok hadis, dia tak tengok hadis itulah. Ini adalah kalam Al-Mawardi. Ini pendapat dia. Pendapat yang sahih. Ni hak tadi hak Imam Mawardi kata tu. Tapi pendapat yang sahih yang merupakan pendapat jumhur ulama ialah makruh bersungguh-sungguh berkumur dan makruh bersungguh-sungguh memasukkan air ke hidung bagi orang yang berpuasa. Kerana tidak ada jaminan itu. Tidak boleh dijamin air tidak akan melepasi kerongkong dan juga khaysyum. Awak nak jamin lagu mana? Moga nutup hak ditekak, tidak sepuluh nutup air hak di sungai tu. Dah main lenggok gitu tu tak ada. Patut guru-guru yang ngecik masuk tu, nyetelah ke? Nah. Duk tengah buat gitu anak mari kocok perut. Mari pegang ke pah buka masa nak buat lagu mana. Hak itu makna tak boleh tu. Tak sahlah buat gitu. Jadi makna jumhur akan disebab tu anak sebut tadi makna Imam Mawardi kata tu kalam dia. Tapi jumhur ulama kata tak boleh. Bahayalah. Baik, terdapat riwayat yang menyebutkan kedua-duanya sebagaimana yang dinukilkan dalam beberapa kitab fiqh, iaitu idza tawadda'ta. Ini contoh riwayat yang menyebutkan taklih mubalarah pada kedua-dua tu. Yakni taklih mubalarah pada berkumur dan tidak boleh mubalarah pada memasukkan air ke dalam hidung ketika berpuasa. Ini contoh dalil. Idza tawadda'ta fa'abligh fil madmadah wal istinshaq ma lam takun sha'ima. Jika apabila engkau berwudu, maka bersungguh-sungguhlah berkumur dan bersungguh-sungguhlah memasukkan air ke hidung selama mana engkau tidak berpuasa. Mana kalau puasa tak boleh lah. Kalau puasa tak boleh lah. Hadis ni bawah tu dia ada buat takhrij, tengok sedikitlah mana sahih lah hadis ni. Hadis ni sahih. Saya ambil soal lagi. Hadis ke-16. Hadis ke-16. An Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'ta fakhallil baina asabi'i yadaik wa rijlaik. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau berwudu, maka selatilah antara jari-jari tangan dan jari-jari kaki kamu. Ini sebut dengan terang lah. Jadi menyelati tadi maksudnya membersihkan dengan menggunakan jari lah. Sebenarnya kalau dalam syarah, kalau dalam internet pun kita boleh kita tarik hadis dia keluar, pandangan ulama siap dengan rujuk ke lengkap. Ada kata kalau tak boleh guna jari,
Nak guna jari mana? Nak jari kaki mu kita ni 100 kilo, 120 kilo. Nak contoh ni, contoh saja ni yang terasa hatilah. Nak maknanya daging kaki pun penuh rapat jik. Nak masuk ibu jari mana? Sebab tu setengah ulama kata guna kain boleh. Guna apa saja boleh. Asalkan bersih kawasan. Dan tempat itulah patut dibersihkan. Orang Kelantan panggil apa? Tempat pak. Bahasa Kelantan. Ana pun mikir dah ni. Nak geria tu bahasa sorak ni nak. Geria panggil tempat pak. Ya. Kan bila duk gitu jadi pak lah ke? Faham lalu orang Kelantan ni. Tempat macam apa? Macam terkepik semua. Bahasa Kelantan kot tu. Geria tempat pak ni kan duk gitu kan. Jadi kena buka tu. Pun tulis-tulis. Sama ada kita guna jari, apa guna apa saja tak apa asal bersih. Ni bagi orang yang gemuk lah. Orang yang kuh ni kadang-kadang jari kaki pun apa lubang kot celah nak. Tu mudah nak buat kira tu. Ni bagi orang rapat. Kalau kita tengok sini makna Nabi nak bersih sungguh. Nak bersih. Baik, terdapat beberapa riwayat berkenaan perintah ini dengan sedikit perbezaan dari segi lafaz antaranya. Maknanya hadis-hadis yang menyebutkan perintah Nabi supaya menyelati jari, jemari, tangan dan kaki ini bukan sahih. Beberapa hadis. Sebab tu dikemukakan satu riwayat lain. Walaupun adalah sedikit perbezaan dari segi susunan kalimah itu. Misalnya, kalau hak tadi Ibnu Abbas juga. Hak ni pun Ibnu Abbas juga. Ana baca sini, cuba tengok di situ. An Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qumta. Hak tadi idza tawaddata. Hak ni idza qumta ila shalah fa asbighil wudu waj'alil ma'a baina asabi'i yadayka wa rijlaika. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila engkau bangun untuk mengerjakan sembahyang, maka hendaklah engkau sempurnakan wudu dan masukkan air di antara jari jemari tangan dan kaki engkau. Saya terjemah lebih ringkas begitulah. Terdapat dua perintah dalam hadis ini. Perintah sempurnakan wudu itu wajib. Itu wajib. Perintah kedua, jika dengan maksud meratakan air antara jari-jari tangan dan kaki, maka hukumnya wajib. Nak faham molek tu? Sebab tu ana sebut tadi menyelati di sini dia lebih kepada membersihkan. Sebab kalau rata air tu memang wajib. Cuma hak sunatnya ni gosok di celah-celah tu. Meratakan air tu wajib. Sebaliknya jika dengan makna menyelati hukumnya sunat, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis sebelum ini. Ingat tak sebelum ini saya sebut dalam perbincangan ni juga dalam siri sebelum ini. Ingat saya sebut seorang pakcik tua tu kan. Nah, dia buka paip masa dia buat gitu ya kaki dia tak setuh pun. Memang sah asal rata, tapi kena pasti rata lah. Sebab tu dia buka kuat air tu. Kalau buka air tak kuat, boleh kata air meleleh tu boleh jadi ada tempat tak kena, ada kena. Dia pun tahu dah tu. Sebab dia buka air kuat mana tu. Dia buka air kuat tu, dia tak rosak, tak setuh pun. Kayak saya tegur dia tu. Dia kata betul dah dia tu kan. Nak warna tak apalah kita ayat tu nak suruh sempurna. Mana kalau dia letak kaki dia di bawah paip, tiba-tiba air tu tak kena setempat, tak leh tu. Tak sah lah. Itu maksudnya. Jadi di sini kita kena faham meratakan air itu wajib. Menyelati yakni gosok pas bersih tu hatu sunat. Hatu sunat. Dua perkara berbeza. Dan juga hadis an Ibn Abbas qala sa'ala rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an syai'in min amri salah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khallil asabi'a yadayk wa rijlayk. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas katanya, ada seorang bertanya Nabi, mana ada seorang sahabat tanya Nabi tentang sesuatu berkaitan sembahyang. Maka Nabi pun jawab, hendaklah engkau menyelati jari-jari kedua tangan dan kaki. Menyelati ni makna gosok maksudnya, di celah-celah jari tu. Sebab tu tadi peringatan daripada Al-Fadhil Ustaz Nasir dia buat ni, betul lah tu. Jadi dalam kisah menyelati ni dua lah. Meratakan air itu hal lain. Tak setuh pun tak apa asalkan rata. Memang semua ulama kata sah. Sah tapi tak sempurna. Dia naknya gosok tu. Siapa tubik daki tu lah. Tu maliknya. Tu yang dikehendaki. Jadi kena faham lah. Jadi menyelati ni termasuk dalam isbagh wudu. Antara amalan yang menyempurnakan wudu. Molek buat gitulah.
kita pun jadi bersih. Beberapa kali sehari buat gitu, dia akan bersih. Itu tujuannya. Jadi hadis yang ke-17 ni kita bincang minggu depan lah, insya-Allah. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.